لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia nikmat kudrat dan iradatnya kita dapat berkumpul sekali lagi pada hari ini. Kita diberi nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan masa untuk kita meneruskan perkongsian kita ataupun perbincangan kita tentang ilmu faraid dan kita sudah pun sampai ke penghujung silibus penghujung silibus sebab ada yang nak khatam dulu baru nak mengajar kan. Jadi kita kena habiskan silibus dululah. So, terima kasih kepada Ustaz Burhanuddin ataupun Dr. Burhanuddin sebagai admin setakat inilah yang merekodkan kelas kita ini untuk manfaat sahabat-sahabat kita yang tidak boleh mengikuti secara live. Saya belum lagi kenal secara rapat dengan Dr. Burhanuddin ni. Tapi tak apa. Kita ada beberapa guru faraid juga sudah masuk sebenarnya. Kita ada Ustaz Salahuddin dan kita ada daripada Majlis Agama Islam Johor kalau tak silap saya. Dan kita ada peserta-peserta yang tak tetap lah. Tuan Zakaria, Tamizi Ismail, Cik Aiman dan Puan Umi, senior lawyer kita. So dan nama-nama yang saya tak sebut tu jangan kecil hati lah pula. So dari segi kelas fizikal, saya telah dijemput pagi tadi untuk berkongsi di kuliah subuh. Kuliah subuh dan insya-Allah dia akan jadi satu perkongsian secara tetap sebulan sekali lah pada minggu keempat hari Sabtu. So siapa yang berada di sekitar Alam Sari itu dia sempadan sebenarnya antara Kajan dengan Bangi tu. So boleh ke sana lah. So untuk tajuk kita pada malam ini kita akan bincangkan tentang satu kaedah yang dinamakan sebagai kaedah secara rod. Secara rod kalau dalam buku saya itu muka surat 136. Sebelum saya share skrin tu, kaedah secara rod ini sebenarnya tidak diamalkan di Malaysia kerana kaedah pengiraan secara rod ini adalah diamalkan di dalam mazhab Hanafi. So saya tidak belajar kaedah pengiraan secara rod, maknanya tidak ada di dalam silibus di UIA pada zaman saya lah. Pada zaman sekarang saya tak tahu. Tapi memang logik pun tak ajar sebab dah memang tak dipraktis. Mungkin kekangan masa untuk belajar jadi di skip. Jadi kita terpaksa belajar melalui guru-guru yang kat luar lah tentang kaedah pengajian, kaedah pengiraan faraid secara rod. Dan rakan-rakan kita yang belajar di Timur Tengah saya rasa lebih mahir berkenaan dengan pengiraan secara rod sebab mereka mungkin pengiraan ini diamalkan di tempat mereka lah. Rod ini bermaksud apabila adanya baki harta pusaka maka ia dikembalikan kepada ahli waris. Apabila dibahagikan dahulu kepada waris fardu, tidak ada waris asabah, jadi adalah baki. Bila bagi waris fardu, kemudian
baki tu nak bagi kepada waria asabah tapi tak ada waria asabah. Selalunya kita belajar apabila tidak ada waria asabah maka baki itu kita beri kepada Baitul Mal. Tetapi dalam kiraan secara rod ini baki itu dikembalikan. Rod itu bermaksud kembali. Alif, lam, ra, dal. Ar-rod. Rod itu bermaksud kembali, dikembalikan kepada ahli waris. So mengikut mazhab Hanafi, ahli waris lebih berhak menerima berbanding dengan Baitul Mal. So konsep ini sebenarnya kalau saya suka highlight perkara ni sebab saya sebenarnya bila saya terlibat di dalam pengurusan pusaka ni, kita berjumpa dengan orang awam, sebenarnya rod ini lebih menepati kehendak orang awam. Tapi kita tak bolehlah sama ada bersetuju mengikut kehendak orang awam tu, dia akan jadi kita bersetuju mengikut nafsu pula. Dia bukan macam tu. Dalam memilih pendapat, ini pendapat saya lah, kita lebih kepada apakah yang lebih sesuai ataupun yang lebih kena dengan maslahat dan benda tu tidak bercanggah. Sebab ini pun tidak bercanggah, dia masih lagi di dalam lingkungan mazhab yang 4. Sebab kita dapati kiraan secara rod ini juga diamalkan oleh beberapa negara yang mengamalkan mazhab Syafi'i. Macam tu. Mazhab Syafi'i pun ada juga mengamalkan kiraan secara rod apabila mereka mendapati Baitul Mal itu tidak menepati maksud Baitul Mal di dalam kitab-kitab faraid. Macam tu. Sebab kalau ulama-ulama dahulu bila dia orang sebut perkataan Baitul Mal, yang terbayang pada fikiran mereka, Baitul Mal itu bermaksud khazanah negara. Baitul Mal zaman Khalifah Islam, Baitul Mal itulah yang membayar gaji-gaji askar. Baitul Mal itulah yang membayar gaji-gaji pendakwah, guru-guru dan sebagainya lah. Jadi tidak terfikir pada masa itu bahawasanya Baitul Mal itu berbeza dengan Baitul Mal yang ada sekarang. Baitul Mal yang ada di negara kita ini adalah Baitul Mal yang cukup terhad. Bahkan kita ada begitu banyak Baitul Mal di negeri masing-masing, tetapi masing-masing itu pun dia bukanlah menjadi satu khazanah negara. Kalau negeri itu miskin pun Baitul Mal tak tolong negeri, apatah lagi tolong negara. Lagilah dia tidak kena dengan konsep, sebab gaji para askar, guru dan sebagainya dibayar oleh MOF. Maknanya dibayar oleh kerajaan secara berasingan. Maka ada yang berpendapat bahawasanya Baitul Mal yang ada sekarang ini bukanlah Baitul Mal yang sebenar mengikut takrifan yang ditakrifkan oleh ulama faraid. Sebab itulah sudah banyak yang tidak mengamalkan memberi kepada Baitul Mal. Bahkan mereka kembali kepada mengamalkan beri secara rod. Macam tu. Tapi Malaysia ni taklah. Malaysia ni kalaulah bercakap nak bagi kiraan secara rod, mungkin akan dikata kita ni anti Baitul Mal ke, ataupun kita menuduh yang bukan-bukan pada Baitul Mal. Saya tidaklah menuduh Baitul Mal tu sebagai salah urus, salah tadbir dan sebagainya. Cuma melihat dari aspek perundangan itu satu pendapat yang boleh difikirkan lah. Yang boleh difikirkan. Mungkin peringkat-peringkat akademik, guru-guru di peringkat akademik mungkin boleh buat kajian, mungkin boleh buat tesis PhD pun, kan? Ataupun kalau yang berani lagi mungkin saya just lontarkan idea saja sebenarnya, lontarkan idea saja untuk mendapat feedback daripada beberapa rakan yang lain, dan ada beberapa rakan yang lain yang juga sependapat dengan saya, walaupun ada beberapa rakan yang lain yang tidak sependapat lah, masih lagi nak mengekalkan kepada Baitul Mal, kan? Dan saya pun sebenarnya berada dalam jawatan kuasa Baitul Mal MAIS, ya. Lagilah sepatutnya saya sokong Baitul Mal. tapi saya bagi pendapat macam ni bukan saya tak sokong Baitul Mal, cuma saya nak bagi luas pandangan kita bahawasanya mungkin saja kita boleh suatu hari nanti kita tak bagi pada Baitul Mal dan kita membuat kiraan secara rod. Sebab itu mungkin lebih praktikal ataupun lebih memberi maslahah kepada umat Islam di tempat kita lah. Itu secara umumnya. Jadi kiraan secara rod ni dia tidak berapa glamour, dan saya pun tidak berapa pandai lah, tapi kita boleh kongsi lah setakat mana pengetahuan lah.
So rod itu bermaksud mengembalikan bahagian kepada ahli waris. Ini tertib pembahagian faraid, perbezaan utama antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. So yang dua tu memang clear lah, sebab mula-mula kita bahagikan kepada waris fardu, ashabul furud. Kita bagi kepada waris fardu itu kita bagi kepada pasangan suami atau isteri, kepada ibu bapa, kepada anak perempuan. Kemudian kita menghabiskan harta itu kepada waris asobah, dan waris asobah yang paling utama ialah anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, ia pergi kepada waris ganti kepada anak lelaki, iaitu cucu lelaki daripada anak lelaki. Dan seterusnya lah ke bawah, cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki. Kemudian pergi kepada bapa, kemudian bapa kepada bapa. Dan teruslah kita mencari asabah. Dan asabah tu dia ada tiga lah, sama ada asabah bin nafsi, asabah bin ghairi, asabah ma'al ghairi. Tiba-tiba kita tak jumpa waris asabah. Dia cuma ada waris fardu sahaja. Kat sinilah dihabiskan baki itu kepada Baitul Mal. Ikut mazhab Syafi'i. Sekiranya Baitul Mal itu tidak berfungsi, sekiranya Baitul Mal itu tidak berfungsi, sama ada Baitul Mal itu gagal diuruskan dengan baik ataupun berlakunya penyelewengan di dalam Baitul Mal dan sebagainya, maka barulah dibuang Baitul Mal itu, barulah dikira secara rod, dikembalikan kepada waris fardu. Sebab waris asabah memang tak ada. Kemudian kalau tak boleh rod juga, sebab tak ada juga waris ataupun dia tidak boleh rod kepada isteri contohnya. So masa tu dicari waris zawi arham untuk menghabiskan harta pusaka. Sebab rod ini dikembalikan kepada waris fardu tetapi bukan pasangan, Tapi mengikut mazhab Hanafi, selepas waris fardu tu cari yang sabah tak jumpa, dia terus saja rod, dia kembalikan balik kepada waris fardu untuk menghabiskan. Baitul Mal tu jatuh hujung pula. Dia kalau tak boleh nak rod pun cari pula waris zawi arham. Selalunya boleh rod lah, saya pun tak tahu macam mana tak boleh nak jadi rod sehingga pergi kepada zawi arham tu, sebab saya pun tak baca detail lah. So dari sudut pandangan ulama, saya tulis detail dalam ni, tapi secara umumnya para khalifah seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman menerima pengiraan secara rod. Para khalifah menerima pengiraan secara rod. Mereka tak bagi pada Baitul Mal. Mungkin Baitul Mal pun tidak memerlukan harta orang Islam pada masa tersebut. Baitul Mal sudah pun kaya dan sebagainya, saya tak pasti. Tetapi mengikut pandangan khalifah, mereka cenderung ataupun mereka cenderunglah, maknanya mereka berpendapat kiraan secara rod adalah lebih, ataupun kecenderungan mereka untuk menerima pengiraan secara rod. Cuma dalam mazhab Syafi'i, pandangan Zaid bin Thabit dan pandangan Abdullah bin Abbas mengatakan Baitul Mal itu lebih afdal, lebih diutamakan berbanding pengiraan secara rod. Ini antara, sebab selalunya Zaid bin Thabit dengan Abdullah bin Abbas ni bercanggah pendapat, tapi dalam kes ni mereka diselari pula antara Zaid bin Thabit dengan Abdullah bin Abbas. Sama-sama menerima Baitul Mal, diutamakan Baitul Mal berbanding kiraan secara rod. Macam tu. So kita mazhab Syafi'i memang kita bagi kepada Baitul Mal lah. Benda ni berlaku selalunya bagi waris yang kurang lah. Kita tak jumpa waris yang sobah, selalunya bagi sama ada harta mu'allaf. Bila mu'allaf tu dia, contohnya dia ada isteri dan dia ada anak perempuan. So dia tidak ada anak lelaki untuk menghabiskan harta pusaka. Bila pergi kepada adik-beradik bukan Islam. Adik-beradik mak ayah dia juga bukan Islam. Semuanya bukan Islam. Jadi dia pergi kepada Baitul Mal. Kan? Isteri mendapat 1/8, seorang anak perempuan mendapat 1/2. Maka asal masalah dia ialah 8, 1/2 bersamaan dengan 4/8. Tadi saya mengajar guna macam tu je, saya tak guna whiteboard pun.
Jadi saya suruh congak-congak aja. Bila 4/8 campur 1/8 bersamaan dengan 5/8, maka bakinya 3/8. Mengikut kiraan mazhab Syafi'i, 3/8 diberi kepada Baitul Mal, tapi mengikut mazhab Hanafi 3/8 itu dikembalikan, dikembalikan kepada bukan pasangan. Itu dikembalikan kepada anak perempuan, maka anak perempuan mendapat 7/8, isteri mendapat 1/8. Anak perempuan mendapat 7/8 itu dikira sebagai fardhon waroddan. Mendapat fardu 4/8 dan mendapat rod 3/8. Dia sebut macam tu, fardhon waroddan. Macam itulah kiraan congak dia. So kita lihat lebih detail contoh-contoh pengiraan secara rod itu supaya lebih jelas ataupun boleh nampaklah ini pasal perbezaan tadi, dia punya penafsiran terhadap dalil-dalil. Ini syarat rod. Rod ini boleh diamalkan, yang pertamanya kena ada waris fardu lah. Sebab kita nak kembalikan kepada waris fardu. Kalau tidak ada waris fardu, macam mana nak guna rod? Memang confirm dapat kat Baitul Mal lah. Si mati meninggalkan tidak meninggalkan waris. Kan, si mati tidak meninggalkan waris. Dia tidak ada pasangan. Maknanya contohnya dia adalah mu'allaf yang tunggal. Seorang mu'allaf yang tidak ada pasangan, mak ayah dia bukan Islam ataupun mak ayah dia dah meninggal. So dia tidak ada anak ataupun anak isteri dia itu semua bukan Islam. Memang dia tak ada waris lah. So dia tidak boleh rod lah. Itu dia menjadi harta Baitul Mal lah. Kan harta dia tu, keseluruhan harta dia menjadi harta Baitul Mal. Kalau dia hamba, harta dia menjadi harta tuan hamba kan. So dia kena ada waris fardu lah, sekurang-kurangnya seorang waris fardu yang akan menerima keseluruhan harta dia lah. Kalaulah waris fardu yang seorang tu memang isteri ataupun memang suami, boleh jugalah terima pada masa tersebut suami atau isteri, walaupun pada kita tengok syarat tu sepatutnya bukan suami atau isteri, bukan tiada suami atau isteri. Ada suami atau isteri tapi bukan rod kepada suami isteri. Nombor 4 tu lebih tepat kalau ditulis sebagai bukan suami atau isteri lah. Sebab rod tidak boleh kepada pasangan. Bila rod ni tidak boleh kepada pasangan, maka hak pasangan itu, pembawah pasangan itu dijadikan sebagai asal masalah. Sebab itulah dalam kaedah Kirosako yang saya buat, prioriti dalam menulis waris itu kita kira bahagian pasangan terlebih dahulu. Kita kira bahagian kepala mayat. Kepala mayat. Kepala mayat bagi isteri adalah kalau ada si mati ada waris furuk, ada anak, isteri dapat 1/8. Kenapa dipanggil kepala mayat? Sebab kepala itu adalah 1/8 daripada keseluruhan mayat. Ada yang berpendapat macam itulah. Tapi kalau si mati tiada anak, tiada waris furuk, isteri dapat 1/4. 1/4 pun dipanggil kepala mayat. Kalau tempat saya tu cuma kepala mayat besarlah saja sebab dia tak ada anak. Tapi takkanlah 1/4 kepala bagi keseluruhan badan, tak. Kan kepala bagi satu mayat 1/8 logik lah. Tapi kalau 1/4 tu besarlah pula kepala dia. Jadi saya tak tahu kenapa dipanggil sebagai kepala mayat. Ataupun dekat utara dia panggil pangku mayat. Tapi yang pentingnya bahagian kepada pasangan lah. Bahagian kepada pasangan dalam kes kiraan secara rod, sebab dia tidak boleh rod kepada pasangan, dia tidak boleh kembali kepada pasangan, maka pembawah kepada pasangan itu terus kita jadikan sebagai asal masalah. Sebab itu saya kata kena kira bahagian pasangan dulu. Dan uruf yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Islam, dia bahagi dulu kepala mayat tu. Betul lah tu, sebab dia nak kira bahagian pasangan dulu. Tapi kira saja bahagian pasangan, tapi jangan terus bagi harta tu kepada pasangan. Sebab dia boleh jadi masalah aul. Masalah aul memang betul lah kalau suami, isteri mati tidak meninggalkan anak, maka suami dapat 1/2, tapi boleh jadi aul. Sebila aul tu suami tak jadi pun 1/2, dia mungkin lebih kecil lah, mungkin 1/3 kan. Jadi kira saja bahagian pasangan, tapi kita kena kira keseluruhan waris untuk tahu
Kok berlakunya aun dan sebagainya lah. Tapi apabila kita meletakkan ataupun kita membiasakan pengiraan faraid dengan meletakkan bagai pasangan terlebih dahulu, maka kita akan mudah untuk membuat pengiraan secara rod. Kalaulah kes tu berlaku kes rod. Sebab dia tu hanya ambil bahagian pasangan itu dijadikan asal masalah. So syarat rod tiada waris yang sobah lah. Kalau ada waris yang sobah menghabiskan harta. Bila tidak ada waris yang sobah, maka harta itu dikembali semula kepada waris fardu tadi. So masih ada baki harta. Adalah baki harta sebab waris fardu itu tidak menghabiskan baki harta. Tidak menghabiskan harta. Waris fardu yang menghabiskan harta yang kita belajar ialah kes yatimatain. Yatimatain itu ngam-ngam. Ngam-ngam waris fardu menghabiskan harta secara 1/2 contohnya. Ataupun ada juga kes waris fardu boleh menghabiskan harta sekiranya contoh kes aul tadi. Kan? Tak perlu nak rok lah sebab memang hak waris lebih banyak daripada harta. Kes aul. So bukan kes aul lah. Dia memang kes yang biasa. Tapi masih lagi ada baki harta yang tidak boleh dihabiskan oleh waris yang sobah kerana tiada waris yang sobah. Dan tiada baitul mal lah untuk menghabiskan ataupun adanya baitul mal tetapi baitul mal yang gagal berfungsi ataupun secara akademik dibahaskan tadi fungsi baitul mal yang ada sekarang tidak menepati baitul mal yang dimaksudkan. Dia hanya huruf lughawi sahaja baitul mal tapi bukan istilahi. Kan? Tapi sedikit kontroversi lah kan. Sedikit kontroversi. Tapi tak apa, saya tak apa kontroversi. Bukan saya nak kontroversi, kita nak buka mata dan minda lah. Sebab dalam kes yang saya handle tu, memang baitul mal kena sumpah seranah lah dalam kes tadi. Sebab dia kata kenapa baitul mal nak kacau rumah arwah suami dia. Tiba-tiba aja baitul mal ada 3/8. Kes tadilah si mati meninggalkan seorang isteri dan seorang anak perempuan. Maka 3/8 yang kita congak tadi bagi ke baitul mal. Marahlah si isteri ni. Dan bila dia sumpah seranah baitul mal, saya yang dengar, baitul mal tak dengar. Sebab saya yang berdepan dengan masyarakat orang awam tu, saya yang berdepan sebab saya peguam yang memang berdepan hari-hari dengan orang awam. Jadi kita panggil apa sikir kita nak dengar kan. Sikir telinga kita nak dengar. Mana kita tak sanggup terdengar. Dia kata arwah suami ni masuk Islam bukan baitul mal pun yang tolong, perkim yang tolong. Baik 3/8 bagi kat perkim. Pula. Perkim bukan baitul mal, tak boleh perkim nak ambil tu kan. Jadi dalam kes tu saya advise dia untuk dia pohon dulu harta pencarian. Bila dia pohon harta pencarian, dia jadi plaintiff, Maiz jadi defendant, tapi Maiz pun tak lawan sebenarnya. Maiz bersetuju sahaja terhadap tuntutan plaintiff. So plaintiff dapat pula 50% sebagai harta pencarian, maka pusakanya hanyalah 50% lah. 50% menjadi pusaka, tetapi still 3/8 daripada 50% tadilah. 50% pun kalau 250,000, harga rumah mungkin 500,000, 50% masuk 250,000, so 3/8 daripada 250,000 lah yang perlu ditebus pusaka. Jadi anak perempuan ni terpaksa pula membuat pinjaman personal loan untuk menebus hak baitul mal dekat situ supaya rumah itu keseluruhannya menjadi rumah anak perempuan tu lah. Sebab isteri si mati itu ibu kepada anak tu, dia tolak hak juga kepada anak perempuan. So baitul mal juga tolak hak, bukan tolak hak dengan iwat lah. Tolak hak dengan tebus tadi. Jadi anak perempuan ni pun saya terpaksa beli pula rumah ayah saya. Jadi macam tu. Jadi kita yang dengar ni memang tak syok lah. Kita tak syok lah kita dengar macam tu kan. Kita tak syok. Jadi memang sedangkan kita ada penyelesaian. Penyelesaian kita ialah kita buat kiraan secara rod. Dapat je lah baitul mal pun dah kaya sebenarnya kalau tak ambil harta pusaka pun. Sebab baitul mal boleh fokus kepada zakat, kepada fidyah, kepada perkara-perkara lain lah contohnya. Dan baitul mal pun betul lah dia kata arwah suami dia masuk Islam bukan kerja baitul mal pun, dia perkim. Dia dibayar gaji pun bukan boleh baitul mal, dia tu guru sekolah sebenarnya, guru bahasa Inggeris.
Dia dibayar gaji pun bukan oleh Baitul Mal, kan, oleh MOF, government contohnya. Jadi dia tak nampak fungsi Baitul Mal itu sebagai mewakili keseluruhan muslimin muslimat kerana tak pun. Macam tu. So itulah yang realiti berlaku. Jadi perlu difikirkan jugalah sama ada kita meneruskan dengan kiraan rod ataupun kita meneruskan dengan memberi kepada Baitul Mal ataupun kita nak melakukan pembaharuan dengan mengambil kira isu-isu yang berlaku dan kita mengamalkan kiraan secara rod contohnya lah. Kiraan secara rod sebenarnya juga diamalkan oleh rakan-rakan kita yang berada di negara bukan Islam lah. Contohnya di selatan Thailand, di selatan Thailand, sebab mereka bukan negara Islam pun memang mereka tak ada Baitul Mal. So, tapi jangan sangat berlaku. Tapi kalaulah berlaku, maka tak bolehlah nak bagi pada Baitul Mal sebab tak ada Baitul Mal. Maka mereka kira secara rod. Macam tu. Tetapi masalah di negara-negara bukan Islam ni, mereka harta pusaka yang harta alih saja. Kalau harta tak alih, mereka sudah terikat dengan undang-undang negara tersebut lah. Undang-undang tanah negara tersebut. Kan, undang-undang tanah negara tersebut mana ada pengiraan secara faraid. Kan? Jika undang-undang tanah je lah. Sama ada mengikut torrent sistem ataupun mengikut deed sistem. Kan? Itu isu lain. Selalunya faraid bagi di negara umat Islam menjadi minoriti ni bagi harta yang bukan harta alih je lah. Mana harta alih sahaja, harta tak alih tu susahlah nak ikut undang-undang Islam ni sebab mereka tertakluk kepada undang-undang di negara tersebut, undang-undang tanah di negara tersebut. So kita lihat beberapa contoh pengiraan secara rod untuk kita faham lebih jelas. Saya pun tidaklah belajar habis sebenarnya sekiranya secara rod, cuma saya boleh berkongsi beberapa contoh lah. Contoh yang pertama, sekiranya si mati meninggalkan seorang anak perempuan, maka seorang anak perempuan itu mendapat 1/2 secara fardu dan bakinya 1/2 diserahkan kembali kepada anak perempuan tadi. Dia ada seorang anak perempuan tu je. Maka anak perempuan mendapat keseluruhan sebenarnya, tapi kita panggil 1/2 secara fardhan, secara fardu, dan 1/2 secara roddan, dikembalikan kepada anak perempuan itu. Si mati meninggalkan seorang anak perempuan. Kalau tidak, dia akan jadi 1/2 itu secara Baitul Mal, kepada Baitul Mal. Dia sebenarnya ada satu kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah di Malaysia. Ia pun tak dapat detail kes tu. Cuma kes tu pun kes yang agak lama. Satu percubaan oleh plaintiff lah, maknanya adalah peguam syar'i yang membantu juga. Dihujahkan si mati dalam kes itu meninggalkan seorang isteri. Dia meninggalkan seorang isteri, tak ada anak dan tak ada waris-waris lain lah. Sebenarnya rod ni tidak boleh kepada isteri, tapi dah tak ada waris-waris lain. So dia menghujahkan satu saja rumah yang ada. Satu itu aja rumah yang ada atas nama si mati. Dan si mati ni dia bisnes secara kecil-kecilan, bisnes kat kampung. Saya tak pasti dia bisnes apa. Dan kehidupan mereka ni kehidupan miskin. Satu rumah tu aja yang rumah tu pun mungkin kecil lah, rumah kampung. Dan dia bisnes secara kecil-kecilan, saya tak tahu, mungkin dia jual kuih ke apa, saya tak pasti. Dan dikatakan isteri itu adalah seorang yang miskin. Isteri itu seorang yang miskin, maka isteri itu mengadu supaya 1/4 dia terima secara fardu dan 3/4 secara rod. Atas alasan maslahah kepada isteri dan kemiskinan waris. So kemiskinan waris itu adalah suatu mudarat kepada waris tu. Jadi permohonan dibuat supaya dibuat kiraan secara rod, bukan diberi 3/4 kepada Baitul Mal. Tapi hakim syar'i menolak. Sebab hakim syar'i kata jika ingin menggunakan kiraan secara rod, kita kena melihat agama si mati. Agama Islam lah si mati, mazhab yang dianuti oleh si mati. Kalaulah si mati itu mengamalkan mazhab Syafi'i, maka pusaka dia adalah
mengikut mazhab Syafi'i. Bukannya waris itu yang memilih mazhab. Tak boleh. Waris akan memilih mazhab yang apa yang memihak kepada dia lah. Bukan waris yang memilih mazhab, tetapi si mati itu sendiri mengamalkan mazhab apa. Dalam kes itu memang si mati mengamalkan mazhab Syafi'i, maka permohonan pengiraan secara rod itu ditolak. Macam tu. Dia tidak hujahkan mengikut saya hujah tadilah. Saya hujah saya tadi, Baitul Mal itu pun tak berfungsi. Baitul Mal gagal berfungsi sebagaimana fungsi Baitul Mal yang dibahaskan dalam kitab-kitab faraid. Baitul Mal yang hari ini jauh berbeza dengan Baitul Mal yang sebenar. Maka tak boleh dikembalikan kepada, tidak boleh diberikan kepada Baitul Mal, maka hendaklah dikira secara rod dikembalikan kepada waris fardu lah dalam kes itu, sebab isteri saja yang ada. Saya tak tahulah hujah tu boleh diterima atau tidak, ataupun saya syok sendiri aja. Tapi boleh fikirkan lah. Tapi at least ada satu percubaan lah. Setakat yang saya jumpa, satu itulah percubaan. Tak tahulah kalau ada kes-kes lain dalam jurnal hukum dan sebagainya lah. Contoh yang kedua, si mati meninggalkan 5 anak perempuan. Sekiranya si mati meninggalkan 5 anak perempuan dan tidak ada waris lain, maka kiraan secara rod ialah kesemua anak perempuan itu berkongsi 1/5. Habislah bila dia berkongsi 1/5, habislah harta itu kepada semua anak perempuan. Anak perempuan menerima secara fardhan waraddan. Sebenarnya bagi anak perempuan ialah 2/3. Berapa ramai pun anak perempuan, dia tidak menghabiskan harta pusaka. Dia hanya mendapat, mereka ini hanya mendapat 2/3. Maknanya 2/3 dibahagi 5 lah. 2/3 dibahagi 5. Maknanya 1/3 boleh kepada Baitul Mal. Gitu. Tapi mengikut kiraan secara rod, jika mereka ini ramai, maka dibahagikan sama rata sahaja di kalangan anak perempuan tadi. Selesai masalah kan. Tak payah nak hibah-hibah. Sebab tak pergi pun kepada Baitul Mal kan. Adalah. So ini penyelesaian juga lah ni kan. Penyelesaian. Nak cari alternatif sangat kan. Faraid boleh menyelesaikan pelbagai perkara sebenarnya. Bukannya apalah, instrumen hibah wasiat tu baguslah juga. Cuma nak katanya, di sana sudah pun ada solusi-solusi lain yang juga boleh difikirkan lah. Sebab kita memanglah kita tak boleh suka-suka hati tukar mazhab. Tetapi kerajaan boleh buat aja enakmen faraid. Kemudian dalam kes sekiranya tidak ada waris, maka enakmen tu menetapkan seksyen sekian-sekian, dibuat kiraan secara rod. Padan muka Baitul Mal. Contohnya lah. Tapi kerajaan boleh buat, tak ada masalah. Sebab apa yang diputuskan oleh kerajaan yang akan mengikat. Tapi kita belum ada apa-apa pun enakmen faraid. Jadi kita ikut sebagaimana amalan mazhab ajalah. Dan hakim-hakim syar'i pun apabila dicabar, pun tidak berani lari daripada mazhab Syafi'i. Tapi mungkin disebabkan peguam pun gagal untuk berhujah secara baik. Bagaimana nak lari tadi, nak talfiq kepada mazhab lain tu, mungkin atas isu Baitul Mal tadilah yang saya nampak. Tapi mungkin kalau satu tesis dibuat lebih clear lah isu tu kot. Contoh yang ketiga, lebih complicated. Bukan lebih complicated, maknanya makin ni lah. Si mati meninggalkan ibu, meninggalkan saudara si ibu sebapa perempuan, saudara sebapa perempuan 2 orang. Jadi ibu itu saja waris dia. Ibu mendapat 1/6. Kenapa ibu dapat 1/6? Sebab ikhwah kan. Kita panggil Pak Akhawain, maknanya lebih daripada seorang adik-beradik. Ditinggalkan lebih daripada seorang adik-beradik. Tak kira lah sama ada adik-beradik si ibu ke, adik-beradik si ibu sebapa ke, ataupun adik-beradik sebapa. Kalau lebih daripada seorang, maka ibu dapat 1/6. Kalau tidak ada waris furuk dan hanya seorang saja saudara, ibu dapat 1/3. So sini ibu dapat 1/6. Saudara seibu sebapa perempuan seorang. Bila dia seorang, dia 1/2. Kalau dia lebih daripada seorang, mereka berkongsi 2/3. So dalam kes ni, saudara seibu sebapa perempuan 1/2. Saudara sebapa perempuan, 2 saudara sebapa perempuan.
mendapat 1/6 sebab dia mencukupkan 2/3. Dia mencukupkan 2/3. Takmilu thuluthain. Dia mencukupkan 2/3. Sebab bila dah ada saudara seibu sebapa perempuan 1/2, maka baki tu diberi baki untuk mencukupkan 2/3. Sebab perempuan ni dia paling banyak pun 2/3. Jadi nak mencukupkan 2/3 ialah 1/6 tambah 1/2 jadi 2/3. Macam tu. Sebab tu dia jadi 1/6. Dia berkongsi itu 1/6. So asal masalah dia ialah 6, ibu 1/6, saudara seibu sebapa perempuan 3/6, saudara sebapa perempuan 1/6. So dia sebenarnya hanyalah 5. So dia ada baki lagi 1. So 1/6 sebenarnya diberi kepada Baitul Mal kalau ikut kiraan biasa kita. Tapi sebab dia rod, maka dia terus saja dikecilkan asal masalah tadi jadi 5 je lah. Tak payah lagi nak nak diberi pada Baitul Mal, tapi dia kecilkan terus menjadikan tashih dia sebenarnya 5 kat situ. Rod tu jadi 5, cuma sebab 1 tu nak dibahagikan kepada 2 orang, maka dijuzukkan ataupun ada ru'us dia itu 2, maka didarab 2 balik. 5 darab 2 jadilah 10. Jadilah 10, maka tashih akhir dia, ibu mendapat 2/10, saudara seibu sebapa perempuan 6/10, dan setiap saudara sebapa perempuan itu mendapat 1/10, 1/10. Jadi 10 pula tashih dia sebab dirodkan tadi. Dikurangkan terus. Dia ala-ala, nak kata ala-ala tak juga sebenarnya. Kita pun belum belajar takharuj. Saya akan ajar takharuj selepas habis buku Qira'ah lah. Qira'ah ni saya tak masukkan bab takharuj sebab takharuj tu saya buat buku lain, buku yang berasingan tentang takharuj, dan kita akan sambung selepas daripada ni. Selepas daripada ni minggu depan kita akan ulang kaji dulu tentang contoh-contoh faraid ni, kemudian barulah kita akan masuk takharuj. So rod ni pun sekali fikir dia ala-ala takharuj jugalah sebab dia akan mengecilkan asal masalah tadi. Asal masalah 6 dia jadi 5 sebab cukup 5 je kat sini. Sebab dia dikembalikan kepada keseluruhan akaun pusaka tu. Contoh yang keempat, si mati meninggalkan, inilah yang tadi ni. Si mati meninggal, tapi ini contoh yang real berlaku ni kepada saya. Maknanya konsak saya lah. Mana real case ni, walaupun ini pun contoh yang dikemukakan di dalam kitab. Ini adalah contoh yang yang ada dalam fiqh manhaji. Saya ada bagi footnote kan. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, fiqh manhaji, muka surat 191 hingga 200. So contoh ni saya ambil daripada kitab fiqh manhaji lah ni. Contoh nombor 4. So si mati meninggalkan seorang isteri dan seorang anak perempuan sahaja. So isteri mendapat 1/8 sebab ada anak, sebab ada waris furu'. Maka isteri dapat 1/8. Anak perempuan mendapat 1/2 sebab dia seorang. So asal masalah dia jadi 8 dengan 2 tu kita tarakhul. Tarakhul ambil 8, dirangkumkan kepada 8. Tarakhul macam mana nak terjemah. 8 dengan 2 ni kita ambil 8 lah. Dan dimasukkan 8 tu. So 8 bagi 8 dapat 1, 8 bagi 2 dapat 4. Dan baki dia ialah 3/8 dapat Baitul Mal. Itu cara kita. Tapi 3 tu kita rod. Baki tu kita rod. Rod dia ialah kepada anak perempuan. Itu. Sebab dia kembalikan kepada anak perempuan, dia tidak boleh kembalikan kepada isteri. Maka yang isteri ni, pembawah dia 8 itu saja menjadi asal masalah. Sebab dia pasangan, pembawah kepada pasangan itu saja menjadi asal masalah. Tak payah kita nak kira tarakhul pun sebenarnya tadi. Kita just ambil 8 tu, buh 8 je. Dia memang akan jadi 8. Rod ni pun dia akan tolak ke sini. Dia akan tolak. 3 tu baki tu, dia akan jadi rod kepada anak perempuan. Maka anak perempuan 4 tambah 3 jadi 7. Isteri 1 lah, 1/8. Anak perempuan 7/8. 4 secara fardu, 3 secara roddan, secara rod. Selesai masalah. Tak ada Baitul Mal, tak ada penembusan.
Kita kata selesai masalah kan. Alhamdulillah. Sebab tu klien kita kan. Tapi dalam kes tu tak buat arak lah. Saya kalau buat arak pun mungkin kalah lah kot di mahkamah syariah. Saya tak bawa pun. Saya just meminimalkan bahagian penembusan itu dengan cara memohon dahulu atas pencarian lah. Itu saja yang terbaik saya nampak pada masa itu. Contoh yang kelima, isteri ni mati meninggalkan seorang suami dan meninggalkan 3 anak perempuan. Dia contoh-contoh kes dia semua, contoh-contoh yang tak cukup kan ni. Tak cukup sobah. Tak cukup sobah semua ni. Suami mendapat 1/4 kerana si mati ada waris furu', adalah anak ni. Kalau tak ada anak, suami dapat lagi banyak, 1/2. So 3 anak perempuan ni mendapat 2/3, so itu saja waris dia. So kalau nak kira dekat sini, kita tu hanya ambil bahagian suami ni dijadikan sebagai asal masalah. So suami akan jadi 1/4. So dekat sini baki dia tu 3. 3 tu dibahagi kepada 3 orang ngam-ngam. Memang baki dia jadi 3 sebab kita jadikan pembawah kepada pasangan itu sebagai asal masalah. Ni macam tu. Dia bukannya 4/3 kita jadikan 12 apa semua, tak. Tak boleh buat macam tu sebab macam tu dia akan jadi ada baitul mal lah. Ini tak ada. Dia tu hanya memang bahagian pasangan sebab dia tidak boleh rot kepada pasangan. Dia rot kepada waris yang lain. So baki itu dihabiskan oleh waris yang lain. Jadi baki kat sini 3 dihabiskan kepada 3 anak perempuan lah. Disebabkan contoh ni dia ngam-ngam 3 dengan 3, maka satu-satu je lah. So senang. Suami mendapat 1/4 secara fardu, anak perempuan tu 1/4 mendapat 3/4 secara fardu dan rod, dan dikira teruslah setiap orang tu 1/4, 1/4, 1/4. Saya tak pasti boleh faham ke, tak boleh faham ke, tapi dia kena itulah. Kalau saya kata kalau tak biasa memang tak faham lah kot. Sebab kita dah terbiasa menggunakan baki secara baitul mal tadi. Kalau kita kira secara baitul mal, dia akan jadi apa-apa ni? Dia akan jadi 12 bagi 4 dapat 3, 12 bagi 3 dapat 4, 4 darab 2 jadi 8. Jadi 1/12 pada baitul mal. Kalau kita kira yang biasa. Satu tu yang ada masalah tu. Ya, 1/12. Tapi taklah. Dan kita tak boleh nak kata dia jadi 11. Kalau kita kata 11, kita telah rot juga kepada suami. Tak boleh lah. Tak boleh. Kalau baitul mal tolak hak dia kepada waris, maka dia akan jadi tasheh dia 11. Kalau kita belajar takharruj lah. Tapi baitul mal takkan takharrujnya. Tapi contoh takharruj lah, kalau 1/12 itu di takharruj, dia akan jadi 11 lah dia punya tasheh. Tapi dalam ni tak boleh sebab dia tak boleh rot kepada pasangan. Maka pasangan itu pembawah dia terus saja menjadi asal masalah. Macam tu. Saya ingat kalau tak faham pun terjadi isu sangatlah sebab kita tak praktis. Cuma saya kena lalui juga untuk at least ada di dalam minda tentang isu ni. Ada dalam minda tentang mana kita dah brainstorm at least keseluruhan secara ringkas tentang ilmu faraid lah, termasuklah juga sedikit sebanyak isu tentang pengiraan secara rod. Ini contoh yang ke-6. Suami mati meninggalkan isteri. Tadi meninggal suami dan 3 anak perempuan. Ini meninggalkan isteri dan 3 anak perempuan pula. So bila meninggalkan isteri dapat 1/8, 3 anak perempuan itu mendapat 2/3. Jadi terus kita jadikan asal masalah tu bahagian isteri ni, pembawah dia tu kita ambil 8, so 1, baki 7 tu hanya kita bagi kepada 3 anak perempuan tu. Sebab kita rot kepada dia, confirm dia yang mereka inilah yang menghabiskan harta. So 7 tu aja bagi kepada 3 anak perempuan ni. So sebab dia 3, seolah-olah 7 bahagi 3 lah. 7 nak dibahagi 3, maka dia akan jadi darab lah. 7/8 bahagi 3. 7/8 bahagi 3 bersamaan 7/8 bahagi 3/1. Bersamaan 7/8 darab 1/3. Macam tu. Bersamaan dengan
7/24 lah jadi. Sebab tu setiap orang tu mendapat 7/4, 7/24, 7/24. Kalau kita belajar matematik, apa, 3 tu bersamaan dengan 3/1. Bahagi tu bila ditukar kepada darab, maka 3/1 dia jadi 1/3. Jadi 8 tu darab 3. Tapi itu dalam bentuk matematik, cuma dalam bentuk kolom, tulis macam ni sajalah. Sebab style saya bila 7 ni tak boleh nak bagi pada 3 orang, kita juzuk saham dia. Saham 7 ni dijuzukkan kepada 3 kepala ni, satu-satu jadi 3 kat sini, dia darab aja 8 darab 3/4, 1 darab 3, 3, 7 darab 1, 7, 7 darab 1, 7, 7 darab 1, 7. Itu style. Kolom juzuk saham ni diwujudkan dalam sistem Kirosako saya untuk memudahkan tasheh tadi. Jadi tak perlu nak kira secara matematik 7/8 bahagi 3. Sebenarnya 7/8 nak bagi 3 lah. Tapi kita buat kolom tu aja kita pergi kepada kaedah tu tadilah. InsyaAllah betul lah. Tak ada. Setengah tu dia akan tulis 3 kat sini. 3 kat sini kemudian dia darab pula 3 ke atas. Contoh ke-7. Si mati meninggalkan, dia sebenarnya diperbanyakkan. Dia ada anak-anak perempuan ni. Si mati meninggalkan seorang lah suami. Si mati meninggalkan suami dan meninggalkan 6 anak perempuan. Maka suami dapat 1/4, anak perempuan dapat 2/3. Asal masalah dia ambil bahagian suami tu jadi 4. Bakinya sebenarnya 3. 3 baki itu dibahagikan kepada 6. Jadi 3 dengan 6 ni dia ada raqmul mushtarik. Dia ada angka yang boleh kita kecilkan. 3 dengan 6, maka kita kecilkan terlebih dahulu dengan sifir 3 lah. 3 bahagi 3 dapat 1, 6 bahagi 3 dapat 2. So dia punya jumlah juzuk saham ni jadi 2 saja. Maka 4 darab 2 jadi 8, 1 darab 2 jadi 2, 1 darab 1, 1, dia 1 semua. So tasih akhirnya ialah suami 2/8 dan setiap anak perempuan 1/8. Sebab anak perempuan ni menghabiskan baki tu. Cuma kat sini dia kita boleh kecilkan. Kadang-kadang kalau kita tak kecilkan terus saja jadi apa tu 8 dengan 6 tu aja jadi 24. Jadi besarlah. Kemudian dikecilkan balik. So dia jadi kluk-klek dia panggil. Dibesar dikecil balik. So dia tak cantik lah kalau besar tu. Besar tu tidaklah salah, tapi bila boleh dikecilkan antara kita panggil saham ni, saham 3 ni saham ni. Saham dengan jumlah juzuk saham gitu. Ataupun jumlah adat ru'us lah. Tapi sebenarnya dia mudah je sebab dia satu-satu je. Dia bukannya taksib 2 nisbah 1. Dan contoh yang terakhir, sebab saya pun tak pasti faham ke tak faham. Tak apa. Si mati meninggalkan isteri, meninggalkan ibu, meninggalkan saudara seibu lelaki. Saudara seibu ni tak kira. Sebenarnya lelaki ke perempuan dia sama aja. Dia sama aja. So isteri dapat 1/4 sebab tidak ada waris furu', tidak ada anak, tidak ada cucu. Isteri dapat 1/4, ibu dapat 1/6 kerana 2 saudara, bukan 1. Saudara si ibu dapat 1/3 kerana mereka ni 2, lebih daripada seorang. Kalau seorang dapat 1/6. So terus aja bahagian isteri ni dijadikan asal masalah. So 1/4 isteri dia maintain. Dia bahagian pasangan ni dia maintain. Dia maintain 1/4 sebab dia tidak ditambahkan. Dia akan jadi maintain je lah. So ibu jadi 1/4. Baki itu diberi kepada saudara seibu. Dalam kes ni dia jadi ngam-ngam lah 2 bahagi 2, seorang dapat salah 1. Itulah saya pun dah jadi makin makin complicated lah sebenarnya contoh ni. Dan dia ada banyak lagi contoh-contoh lain lah yang saya pun tidak belajar lah. Dan saya tidak belajar betul, saya tidak belajar banyak tentang rod ni sebab saya kena cari guru
yang betul-betul mahir, yang belajar di Timur Tengah. Belajar Timur Tengah tu kadang-kadang balik Malaysia dia dah lupa pun. Sebab di Malaysia tak amal. Tapi kadang yang ingat tu dia ingatlah. Bila dia balik Malaysia, kita sibuk dengan pengiraan al-jiddu ma'al ikhwah. Sedangkan dia dekat Timur Tengah, dia belajar teori je al-jiddu ma'al ikhwah sebab mazhab Hanafi terus sahaja menghijab saudara. Jadi senang je lah, dapat je lah katuk satu penam, tiba-tiba datang Malaysia ni ada pula al-jiddu ma'al ikhwah. Dia mau pening al-jiddu ma'al ikhwah. sebab dia orang belajar secara teori al-jiddu ma'al ikhwah. Kita pula al-jiddu ma'al ikhwah tu yang praktisnya. Rock ni teori je. Ya, jadi kita pun tak faham sangat lah. Yang teori kita tidak mahir sangat lah. Kecuali betul-betul kita nak mengamalkan, tidak memberi kepada Baitul Mal tadilah. So saya ingat kita sudah habis. Alhamdulillah kita sudah habis kitab kita ni. Kita sudah pun habis kitab ataupun buku Kirasaka tu. Alhamdulillah. Saya walaupun mungkin tidak mendapat 100% pun, tapi at least mendapat gambaran secara umum tentang ilmu faraid. Cuma satu tajuk sahaja lagi yang kita akan cover, itu tajuk, sebenarnya dia ada dua tajuk lagi lah. Satu tajuk takharuj, satu tajuk mafqud. Satu tajuk mafqud, tapi tak apalah, betul lah. Sebab saya asingkan dua tajuk tersebut dalam dua kitab yang berlainan, dalam dua buku berasingan. Sebab itulah dia tidak ada di dalam buku Kirasaka ni sebenarnya. Sebab Kirasaka ni sebenarnya saya nak ajar secara umum pengiraan tu lah, dan nak ajar secara umum tentang ilmu faraid yang luas tu. Jadi sentuh secara sikit-sikit macam tu. Rock tu pun kita sentuh sikit-sikit je, kita sentuh banyak-banyak pun, tapi at least bila disebut tu kita faham. Kita faham dia ada isu antara rock dengan Baitul Mal. Minggu hadapan kita akan buat ulang kaji. Setakat mana yang kita sempat lah, kita akan buat ulang kaji beberapa contoh faraid. Tapi saya akan ajar macam ni lah, saya akan tunjuk slide dan saya akan tunjuk kaedah pembahagian, macam mana asal masalah dia, kemudian macam mana kita nak pecahkan sobah tu, dan akhirnya kita buat tasheh. At least kita review beberapa pelajaran sebelum ini setakat mana yang kita mampu, dan kita tengoklah kalau selepas tu mungkin kita boleh masuk kepada, saya rasa kita pergi kepada takharuj dulu lah, barulah kita pergi kepada mafqud. Mafqud tu sebenarnya banyak isu pentadbiran, isu pengiraan pun. Isu pengiraan mafqud pun ada juga. Ada tiga pendapat. Bahkan mazhab Syafi'i pun dia ada qaul qadim dengan qaul jadid. Tapi tak apa, kita akan tengok. Kita akan tengok jika diberi kelapangan masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya terus berkongsi sekadar kemampuan saya lah. Saya berkongsi ni bukan nak tunjuk terror, sebab bila saya berkongsi ni saya refresh balik ilmu-ilmu saya, dan bila kita memberi, sebenarnya kita menerima lebih banyak. Macam tu. Bila kita memberi, kita menerima lebih banyak sebab kita akan mengulang kaji terhadap apa yang kita sudah pun pelajari, yang itu maksudnya. Dan saya tidak terikat dengan apa-apa silibus lah, sebab ini adalah program ataupun pengajian secara online yang secara percuma kan. Jadi maknanya saya just berkongsi, sama-sama mendapat manfaat lah. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang setia, dan saya pohon kalau ada salah dan silap kepada para ustaz-ustaz. Ustaz Ayahwe ni hebat sebenarnya. Kita ada juga wakil daripada Majlis Agama Islam Johor, dan saya ada nama-nama yang kadang-kadang saya sengaja malah tengok. Kalau saya tengok saya jadi gerun. Jadi mereka ini seolah-olah nazir lah kepada saya. Kalau ada salah silap saya boleh pohon untuk boleh direct message saya dan sebagainya.
Bolehkah waris non-Muslim membuat tentah atau pusaka simati yang tiada waris fardu di Mahkamah Sivil? ini, ini, ini setakat yang saya uh, setakat yang saya ketahui tak boleh lah. Sebab pembahagian harta pusaka ni dia melihat kepada si mati. Bila si mati itu beragama Islam, maka pembahagian adalah mengikut agama Islam. Saya rasa dalam seksyen 13 Akta Pusaka Kecil, kalau tak silap saya, kalau salah tu tak apalah, seksyen je yang salah. tetapi maknanya bila si mati itu Muslim, maka dia kira mengikut undang-undang Islam. Undang-undang Islam non-Muslim adalah terhijab. Walaupun tidak ada waris, maka dia pergi kepada Baitul Mal lah, dia pergi kepada negara lah. Dia pergi kepada negara. So memang tak boleh lah. Bila pergi kepada sivil pun, sivil tidak berbidang kuasa lah, ataupun dia pergi kepada Akta Pusaka Kecil tadi, seksyen 13 tu dia menyebut undang-undang tertakluk kepada undang-undang yang govern si mati tu. Dia perkataan dia macam tu lah lebih kurang dia. Jadi memang tidak boleh lah. Cumanya kalaulah si mati tu non-Muslim, Muslim boleh mewarisi sebab di dalam undang-undang non-Muslim dia tidak ada konsep hijab tadi. Jadi untung pula orang Islam kat situ. Walaupun di dalam hadis Nabi kedua-duanya tidak boleh mewarisi, orang Islam tidak boleh mewarisi harta bukan Islam juga tidak boleh mewarisi la yarithul kafir walal kafirul muslim. Bukan macam itulah outcome call. Tapi di Malaysia ni kita tidak lagi 100% syariah compliant kan. Masih lagi ada beberapa undang-undang yang apa bercanggah lah, kita tak pasti. Jawatan kuasa syarak sivil mungkin boleh ataupun sedang berusaha ataupun macam mana saya tak pasti, saya tidak ada di dalam jawatan kuasa syarak sivil lah. Itu kerja jawatan kuasa syarak sivil. Setakat pengetahuan saya bagaimana untuk mengharmonikan bila undang-undang itu tidak tepat lah. So itu jawapan kepada Tuan Mizi. So saya ingat itu saja perkongsian saya pada malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu adalah kerana kelemahan saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.